disunatkan beristibra kemudian daripada buang air kecil dengan berdehem-dehem atau dengan berjalan-jalan atau dengan diurut-urut, yaitu dilalukan jari tangan dari pangkal bawah zakar sehingga ke hujungnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Bersucilah kamu daripada kencing, kerana sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu adalah dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Apa kabar Anda semua, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu bersyukur itu Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang telah kita miliki sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat Allah kata nikmat, barang siapa mensyukuri nikmatku itu Allah aku akan tambahkan nikmat tu. Tapi barang siapa yang kufur maka ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Berita gembira dari Allah SWT, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Tetapi wala in kafartum, ini pula amaran dari Allah SWT, peringatan, tanzir. Barang siapa kufur, Allah kata maka azabku sangat pedih. Jadi moga-moga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT, insya-Allah ya. Selawat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Moga-moga kita mendapat syafaat dan Rasulullah menerima kita sebagai umatnya di akhirat. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi kali ini. Dalam kuliah kali ini kita sambung lagi kuliah kita, kuliah asas fardhu ain. Kali ini kita berbincang dalam kuliah yang asal, insya-Allah. Bila kita terus belajar, kita akan terus mendaki, maknanya akan mengurangkan kejahilan kita, dan dengan izin Allah SWT moga-moga kita dapat membetulkan cara beramal kita. Kali ini mari kita melihat cara bagaimana ada adab dalam qada hajat, bagaimana kaifiat cara istinja. InsyaAllah kita mulakan, dan ini juga saya rujuk daripada kitab-kitab yang saya rujuk, beberapa buah kitab, dan saya jadikan satu kuliah kepada kita. Moga-moga ada manfaatnya, terutama untuk diri saya yang bercakap ni dan kepada kita semua yang mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita belajar tentang kaifiat istinja. Apa itu istinja? Istinja itu dari segi syarak bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Menghilangkan najis, setengah kitab sebut dalam Sairus Salikin ada menyebut menghilangkan najis daripada yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan dimaksudkan kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan hadapan kita lah. Disebut dalam istilah kitab, disebut bagi lelaki zakar, bagi perempuan disebut faraj. Maka itu dipanggil
istilah yang lebih manis kita dengar yaitu kubul, ya, kubul. Yang di belakang itulah dubur. Jadi dua ni, kubul dan dubur inilah tempat keluar najis. Kalau keluar najis daripada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang kita, maka kita wajib beristinja. Hukumnya beristinja ini wajib, terutama bagi mereka yang kalau kita buang air besar tu dalam keadaan cair, dia basah, maka wajib kita beristinja, kerana dengan sebab beristinja itu barulah kita boleh berwuduk dan menunaikan ibadah-ibadah. Barang siapa tidak beristinja di dalam keadaan bernajis, tidak sah ibadahnya. Kalau dia walau dia pun berwuduk tapi dia tak istinja. Ramai orang tak buat ni. Saya berpengalaman bergaul dengan kawan-kawan, mak cakap sejak saya muda dulu ada kawan-kawan yang tak tahu beristinja. Tak tahu cara beristinja mengikut yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan pergi ke tempat-tempat awam, ya. Terutama bagi lelaki. Buang air kecil di merata tempat, lepas tu tidak istinja. Maka pada hari ini moga-moga kita dapat ilmunya, kita faham dan kita tahu bagaimana cara istinja dalam ajaran Islam. Jadi itu dia maksud istinja, mengikut kaedah syarak. Istinja itu menghilangkan najis, atau bahasa lain membersihkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Sama ada beristinja itu menggunakan air, kalau tak ada air boleh guna batu, tak ada batu boleh guna daun, tak ada daun-daun kering boleh guna tisu zaman kita sekarang ni. Tapi yang lebih afdalnya menggunakan batu dan air. Guna batu dulu, lepas tu guna air. Tapi kalau air banyak, batu pun tak perlu, sebab air sudah cukup untuk membersihkan. Maka wajib kita beristinja, terutama bila dalam keadaan kita buang air itu, ya, buang air keluar sesuatu di kubulan dubur kita itu najis yang basah, ya. Jadi hukum beristinja itu selepas kita buang air kecil, maknanya, dan kita berak, itu adalah wajib. Kemudian ulama mengajarkan kita ada niat istinja, ada lafaz niat dia. Dalam kitab Kifayatul Gulam karangan Syekh Ismail Minangkabau, dia mengajarkan niat istinja itu begini lebih kurang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardal alayya lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardal alayya lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bersuci daripada kencing dan berak, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ini niat. Ini dibaca ketika kita nak membasuh tu, nak beristinja tu. Tapi niat ni, lafaz ni dalam hati lah. Kalau kita dalam jamban, kita baca dalam hati. Jadi bagaimana nak beristinja? Kaifiat tu. Lebih afdal kita beristinja dengan menggunakan batu dan air saya dah sebut tadi. Kemudian yang kedua, beristinja dengan air saja. Beristinja dengan air ni ada 3 syarat. Mengikut Syekh Ismail Minangkabau dalam kitabnya Kifayatul Gulam, dia beritahu syarat istinja dengan air itu ada 3 saja. Yang pertama, mestilah air itu suci lagi menyucikan. InsyaAllah kita akan belajar bahagian air, ya, jenis-jenis air, bahagian air. Jadi air yang suci lagi menyucikan itulah dikatakan air mutlak. Kemudian yang kedua, jangan ada yang menghalang menegah air daripada sampai ke tempat yang nak dibasuh, yang nak disinjak itu daripada kubul dan dubur. Jangan ada menghalang. Kalau ada menghalang tak boleh, syaratnya mesti air itu boleh sampai. Yang ketiga, air itu mesti mengalir pada tempat istinja itu dan dia mengalir ke tempat lain. Selepas kita basuh istinja kubul dan dubur kita, air itu mengalir, ya. Itu kaifiat beristinja dengan air. Kemudian kaifiat beristinja lagi, hendaklah kau menggunakan air itu. Kalau kita cebok dalam bekas cebok ataupun dalam gayung, kita pegang gayung dengan tangan kanan. Ini ulama ajar dalam kitab, sampai macam tu. Pegang air gayung dengan tangan kanan, kemudian dijuruskan ke kemaluan kita sama ada kubul dan dubur, kemudian digosok oleh tangan kiri. Ini ulama sebut dalam kitab pun ada. Digosok dengan tangan kiri, disapu, dilap, digosok sehinggalah hilang ain najis. Ain najis tu apa dia? Hilang ain najis tu, yang tu hilang 3 perkara tu. 3 perkara apa dia? Hilang ain najis. Rasa, bau dan warna. Ada orang tanya, saya mengajar satu tempat, Ustaz, nak rasa jannah dengan lidah ke? Jangan lidah, najis nak rasa dengan lidah. Rasa maksudnya cukup dengan tapak tangan kita, dengan jari-jari perut ibu jari kita,
merasa di kemaluan kita, sama ada di dubur atau di kubul kita, makna di zakat atau di faras kita, merasa kalau sifat najis itu dia masih licin-licin macam tu, ataupun dia masih kesat-kesat najis tu, ataupun kita masih berasa ada lagi najis tu, itu maksud rasa tu. Yang kedua, bau. Bau tu bolehlah dibau dengan hidung, tak apa, bawa tangan tu, tapi jangan terlampau dekat hidung, jauh-jauh sikit masih ada bau. Warna biasalah najis ada warna kekuningan, ada kehitam-hitaman, maka hilang 3 perkara ni. Itu dikatakan menghilangkan ain najis tu. Bila kita nak beristinja tu sampai hilang 3 perkara ni. Tapi ada setengah yang susah nak hilang. Apa dia? Bau. Bau ni kalau kita ada basuh lebih 3 kali, 5 kali, 7 kali dan banyak kali dah, air pun dah banyak habis, kalau guna batu pun dah banyak habis, maka masih bau juga, maka bau itu dimaafkan. Kata ulama, bau yang bersangatan itu sampai macam kaedah pun kita buat tak hilang, maka dimaafkan. Lagi sekarang ni ada sabun boleh hilang bau, senang boleh hilangkan bau. Jadi itu cara beristinja. Cara kita beristinja, gunakan tangan kanan, kemudian memegang gayung, menjurus, kemudian guna tangan kiri untuk mencebok ataupun membasuh kubul atau dubur kita. Disunatkan kita ketika nak membasuh istinja tu, tadi mula berniat nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardal alayya lillahi ta'ala, itu niat mula-mula nak istinja. Tapi ini ketika kita membasuh kita disunatkan membaca doa ini. Doa dia, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Sekali lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maksudnya, wahai Tuhanku, kan, sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluanku daripada segala kejahatan, segala maksiat. Peliharakanlah farajku daripada segala kejahatan. Faraj di sini maksudnya kemaluan lah, dua-dua, sama ada lelaki atau perempuan di farji itu. Mana sama ada zakar ataupun faraj. Maka kita kena doa tu, ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah farajku daripada segala kejahatan dan maksiat. Waktu kita buang air tu kita ada doa. Moga-moga dengan salah berdoa tu kita terlepas daripada sifat munafik, nifak. Yang kedua, moga-moga faraj kemaluan kita tidak terlibat dengan zina yang haram. Jadi sunat kita membaca itu. Itu kalau kita buat istinja, tak kira lah istinja tu sama ada dengan istinja tu kita menggunakan air ataupun kita menggunakan batu. Kalau kita menggunakan batu, ulama menulis dalam kitab Safinatun Najah, ulama menulis ada 8 syarat. Ada 8 syarat kita beristinja dengan batu. Syekh Salim As-Sumair mengatakan 8 syarat beristinja dengan batu. Yang pertama, syarat istinja dengan batu, hendaklah menggunakan 3 biji batu. Itu syarat pertama. 3 biji batu maksudnya 1 biji batu sekali sapu, sekali lap, sekali cuci, sekali gosok di kemaluan kita, di kubul atau di dubur kita. Kalau kita tak jumpa 3 biji batu, ulama kata boleh juga guna sebiji je batu, tapi cari yang mungkin besar sikit, kemudian di 3 segi, 3 permukaan. Ada 3 permukaan, 1 permukaan sekali lap, sekali gosok, sekali sapu. Maka kalau 3 permukaan adalah 3 kali sapu, menggantikan 3 biji batu. Mana kalau ada 3 biji batu, semua ada 3 permukaan, lagi bagus. Sebab kadang-kadang kalau dengan 3 biji batu tu tak bersih, maka wajib menambah batu. Wajib kita tambahkan batu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah batu tu boleh membersihkan tempat najis. Mana jenis batu yang membersihkan tempat najis? Dia bukan batu yang tak boleh. Ada jenis-jenis batu yang batu-batu yang dihormati tak boleh lah. Batu permata itu tak boleh. Tapi batu-batu yang biasa yang boleh membersihkan najis. Kemudian yang ketiga, hendaklah najis tersebut belum kering. Ini penting. Kalau dia kering, guna batu tak boleh dah. Dia kering dan melekat, gosok dengan batu pun tak bersih. Itu syarat nak istinja dengan batu. Mesti selepas kita maka itu sebab disunatkan sebelum kita buang air, sebelum nanti kita belajar bab qada hajat, sunat kita sediakan air ataupun batu dahulu. Sebab bila sudah batu dah ada siap, baru kita buang air, senang kita nak istinja dengan batu, makna najis belum kering. Yang keempat, dalam najis itu belum bergerak. Mana najis tu tak pindah ke tempat lain. Dia tak meleleh. Tiba-tiba dia dah bukan lagi di ponggong, bukan lagi di zakar, tapi dah jatuh ke pangkal paha kita ataupun di lutut kita.
maka itu tak boleh dah menggunakan batu. Yang kelima, hendaklah najis tidak bercampur dengan benda lain. Tak ada najis bercampur pula dengan najis lain, tak boleh. Ataupun ada benda lain, tak boleh. Yang keenam, syaratnya hendaklah najis tersebut tidak tidak bergerak, ini tidak berpindah. Sama juga lebih kurang. Yang ketiga dengan yang ketiga dengan yang yang keempat dengan yang keenam tu lebih kurang. Mana tidak berpindah, tidak bergerak. Yang ketujuh, hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Belum kena air lagi. Kalau ini nak guna batu kan, kita nak guna batu, kita tak ada air, tiba-tiba ada air, kena najis tu dengan air, maka tak boleh beristinja guna batu. Gunalah air. Yang ke-8, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Jangan batu yang dah digunakan oleh orang untuk beristinja, ataupun batu itu pun sendiri dah kena najis. Itu bab istinja. Kita pergi kepada bab qada hajat, adab qada hajat. Adab qada hajat ni dia bila sebuah adab, dia merangkum dulu fiqh dan tasawuf. Kita belajar adab qada hajat. Pertama, hendaklah masuk jamban menggunakan kaki kiri. Sunat menggunakan kaki kiri masuk jamban. Jangan sesekali guna kaki kanan. Sebab kenapa? Kerana dengan kita menganggap bahawa kaki kanan adalah benda untuk digunakan untuk buat benda-benda baik, kaki kiri itu dia tempat yang agak buruk. Begitu. Bukan merendahkan kiri, tapi disunatkan begitu. Kemudian masuk ke jamban tu, sebelum kita masuk, baca di luar. Kita kena baca doa dia. Baca doa berlindung daripada jin, syaitan jantan dan syaitan betina. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang paling mudah. Ada lagi doa lain tapi kita ambil yang paling mudah, senang dihafal. Bismillah, ataupun kita baca bismillah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung dengan Kau daripada kejahatan syaitan jantan dan kejahatan syaitan betina. Bagi mereka yang Allah singkap kasyaf, sebenarnya para wali Allah, mereka melihat syaitan dalam jamban ni. Jamban ni rumah mereka. Bila ada kita yang buang air dalam jamban, tidak mengikut adab-adabnya, syaitan itu daripada atas tu dia akan merangkak turun ke bawah dalam jamban tu. Sebab itu pertama. Yang kedua, mesti kita masuk kaki kiri dan baca doa ni, sunat. Yang kedua, sunat menutup kepala. Ini yang dikatakan para wali tu, dia nampak jin syaitan tu turun bila kita tidak menutup kepala waktu kita buang air. Dia ambil najis kita atau kencing kita, dilumurkan atas kepala kita. Itu kerja syaitan. Menyebabkan kita lepas keluar bilik air mungkin jadi bebal, mungkin jadi bongok, mungkin otak kita mungkin banyak buat benda-benda haram, benda-benda maksiat. Yang ketiga, sunat memakai alas kaki. Pakailah selipar, kasut apa seumpamanya di alas kaki, supaya kita tinggalkan alas kaki itu dalam jamban tu, supaya bila kita keluar kita tidak membawa najis. Kemudian yang keempat, ketika masuk tandas, dilarang kita membawa bersama benda-benda apa sajalah, cincin atau apa saja yang ada terdapat kalimah Allah. Kalimah Allah ataupun sifat-sifat Allah. Allah wujud, nama-nama Allah tu. Allah wujud, qidam, baka, apa saja yang dinamakan pada Allah. Tidak sama ada pada baju kita, pada cincin kita, pada kopiah kita, pada beg yang kita nak bawa masuk. Kita dilarang. Kalau boleh kita tinggalkan di luar. Kerana begitu juga setengah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran pun tak boleh. Al-Quran seketul lagi tak boleh. Ayat-ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillah ke Allahu Akbar, tak boleh bawa masuk. Kemudian kita tak boleh juga bawa masuk bersama ke dalam jamban ni nama-nama para malaikat. Malaikat kan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang 10 yang wajib diketahui tu. Muka nangkit semua tu. Kemudian itu tak boleh bawa. Kemudian tak boleh juga bawa nama para anbiya. Kalau nama itu diistilahkan ataupun dinisbahkan kepada nama para nabi. Adam, Hud, Saleh, Nuh, Muhammad Rasulullah, tak boleh. Begitu juga kita tak boleh membawa perkara yang dimuliakanlah yang terlibat tadi, Al-Quran, nama Allah, nama para malaikat, nama para anbiya. Kenapa setengah ulama mengatakan makruh, tapi bagi Syekh Azra'i dia mengatakan haram. Dalam kitab Syairus Salikin disebut
haram bawa nama-nama tu dalam tandas. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam tandas tak boleh cakap-cakap. Ulama kata makruh hukumnya. Ini kita kadang-kadang kita dengar bukan bercakap je. Ada orang menyanyi dalam tandas, betul tak? Ini tanda kita tak ada ilmu, tak belajar ni. Oh, dia asal masuk tandas menyanyi. Ada orang pula dia masuk tandas, cangkung dia bawa surat khabar. Dia baca surat khabar. Kalau dia baca dalam hati tak apa, tapi kalau dia baca sambil dia menyanyi pula lagi. Makruh berkata-kata, apa lagi menyanyi ketika buang air besar. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, bahkan sunat dan jadi wajib bercakap. Contoh, kita tak sediakan air. Air pipe dah ada. Tiba-tiba lepas kita buang air, buka pipe, air tak ada. Air pipe tu tak ada air, tak keluar air pipe mati. Kan? Mati air tu. Maka waktu tu bolehlah bercakap, panggil orang kat luar. Oi, siapa kat luar? Tolong aku, air tak ada ni. Contoh, yang tu perlu kita bercakap. Tapi yang tak ada sebab tu tak boleh. Dalam jalan jamban pula dia angkat telefon. Hello? Sambil-sambil berak bercakap. Tak boleh. Kecuali yang perlu. Yang memang wajib kita bercakap. Lebih-lebih kalau urusan antara hidup dan mati contoh. Itu kenalah bercakap. Tapi hukum asasnya tak boleh bercakap. Jadi makruh hukumnya ketika berak atau kencing. Yang kelima. Yang keenam, kita keluar tandas mestilah dengan kaki kanan. Tadi masuk kaki kiri, ingat tu, keluar kaki kanan. Sunat pula hukumnya. Sunat hukum keluar tandas kaki kanan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian keluar pun ada doanya. Ketika berdoa tu, kalau masih dalam tandas, dalam hatilah. Kalau nak baca kuat, ketika kita dah di luar, di depan pintu tandas tu, kena baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Maksudnya lebih kurang. Alhamdulillahillazi ghufranaka, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Ghufranaka. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku segala penyakit, segala yang menyakitkanku, dan memberikan keafiatan padaku. Itu lebih kurang maksudnya. Macam tu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sunat kita menyediakan air. Kita dah sebut tadi, kalau biasa jamban-jamban yang dikhususkan tu tak payah sediakan air lah kan, dah ada pipe. Kecuali air tak keluar, sunat kita menyediakan air ataupun batu untuk buat kita beristinja sebelum kita nak qada hajat tadi. Yang ke-8, istibra. Ini adab qada hajat. Ini ramai tak tahu ni. Apa itu istibra, Ustaz? Istibra ini iaitu berdehem-dehem. Bagi laki-laki, berdehem-dehem sambil mengurut pangkal kemaluan ke atas. Itu maksud biasa. Dehem tu daripada perut, bukan dehem yang dari dada atau dari tekak. Daripada napas daripada perut supaya dia menggegarkan ke arah kemaluan itu. Tujuan berdehem-dehem ialah sambil kita meneran keluarkan sisa-sisa kencing kita. Ada orang kencing dia tak lawas, maka dengan berdehem-dehem tu baru kencing dia lawas dan barulah putus kencing tu ataupun habislah kencing yang akan keluar tu. Tidak ada lagi di kemaluannya, melainkan di pundi kencing nun sana yang belum nak keluar itu lain. Jadi maksudnya yang sudah di hujung kemaluan tu masih ada sisa, sambil mengurutnya 3 kali daripada pangkal ke hujung zakar, berdehem-dehem. Sebab itu kalau dalam jamban kita dengar orang berdehem, orang tu ada ilmu, dia belajar. Hukum berdehem ni wajib bagi orang yang kencing tak lawas. Faham? Hukum berdehem wajib bagi orang yang kencing tak lawas. Kenapa? Orang yang kencing tak lawas, bila tak berdehem-dehem waktu dia buang air kecil, bila dia rokok atau sujud dalam sembahyang akan keluar setitik 2 lagi, menyebabkan dia bernajis. Kalau dia tak sedar yang itu adalah air kencing, maka haram dia sembahyang, batal sembahyang dan haram sembahyangnya. Dia sembahyang dapat dosa. Jadi bagi orang yang kencing tak lawas tu, hukumnya wajib, mesti dia berdehem-dehem, mesti dia beristibra. Tapi bagi orang yang normal, kencingnya elok, bila kencing dah habis, itu sunat saja pada dia berdehem-dehem, beristibra sambil mengurut-ngurut kemaluannya. Tapi bagi orang yang kencing tak lawas, tak tus atau macam-macam istilah lagi, terutama mak cakap orang yang mungkin kena prostat atau prostat, masalah penyakit kelamin orang laki-laki, penyakit pundi kencing, dia bila buang air besar, maka wajib dia beristibra. Jadi wajib pada dia, bukan pada orang lain. Yang sihat tu maka mereka sunat, tapi pada kita yang
kita kencing tak terus, maka wajib kita beristibrak. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Dalilnya ulama berkata jadi hukum wajib. Dalam Syairus Salikin disebut. Ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzahu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Lebih kurang macam tu ayat tu. Tanazzahu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Maksudnya, bersucilah kamu daripada kencing, kata Rasulullah. Kerana sungguhnya kebanyakan orang yang mendapat siksa kubur itu disebabkan oleh kencing yang tak istibrak. Hadis ni riwayat Ad-Darqutni. Ini hadis. Dalam kitab Syairus Salikin ada disebutkan. Inilah dalil wajib. Sebab nak lepas daripada siksa kubur ni, sembahyang dalam keadaan ada najis, ini mendapat azab kubur. Kalau kita sujud keluar setitik, maka berhenti. Kalau kita rukuk keluar setitik, maka berhenti. Berhenti sembahyang, pergi bersihkan dulu, istinja balik, bersihkan kemaluan kita, tukar kain, contohnya kalau pakai seluar dalam, tukar seluar dalam, bagi cari yang bersih, sembahyang semula. Jangan teruskan sembahyang. Itu bagi mereka yang ada masalah kencing tak lawas. Sebab itu hukumnya wajib. Itu kalau kita di ini yang seterusnya, yang ke-9, jika tempat terbuka, kita nak qada hajat. Ini adab qada hajat, adab buang air. Di tempat terbuka, di padang ke sebagainya terbuka, maka kita tidak boleh menghadap atau membelakangkan kiblat. Kena cari ke arah kiblat, tengok matahari. Kenapa? Setengah ulama mengatakan hukumnya haram. Kerana kiblat itu adalah tempat tuju, mengarah, menghadap yang mulia. Mengagungkan Allah, itu tempat itu kiblat. Tempat orang menghadap, mau munajat, mengagungkan Allah SWT. Bukan Allah di situ, tapi maksudnya itu tempat yang dimuliakan oleh seluruh umat Islam menghadap ke arah kiblat. Maka haram pada kita buang air besar atau buang kecil menghadap kiblat kalau kita kencing, berak di padang, di tempat luas, di tempat yang tidak ada dinding. Tidak jatuh haram kalau memang jamban tu sudah disediakan. Jamban ya ada dinding sampai ke atas. Tapi kalau ada tempat buang air yang dindingnya lebih kurang saja, setengah kepala kita pun masih nampak lagi, kita masih nampak keluar lagi, itu juga haram kita menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkannya. Maka bila macam bagaimana yang bagus, hendaklah kita mengiring kiblat itu di sebelah kanan kita. Begitu. Itu ulama dah beritahu. Yang ke-10, tidak haram makruh kita menghadap makruh kita menghadap ke arah bulan dan matahari. Itu makruh. Kenapa? Kerana bulan dan matahari adalah lambang lambang kekuasaan Allah, anugerah ciptaan Allah tu. Keesaan Allah mencipta begitu hebatnya bulan dan matahari itu. Maka buang air besar tempat terbuka juga tak boleh menghadap atau membelakangkan matahari ataupun bulan. Ulama kata makruh hukumnya. Yang ke-11, jangan buang air bawah pokok buah-buahan. Mentang-mentang dia tunggu durian nak gugur, dia berak kencing bawah pohon durian tu, yang dia bawa pondok tepi tu. Tak boleh. Itu makanan pokok yang dimuliakan juga, buah-buahan. Tak boleh kencing bawah pokok buah-buahan. Tak boleh. Yang ke-12, dilarang kita buang air besar. Kalau kita pergi hutan ke pergi mana ke kebun-kebun kita ada lubang, tanah tu berlubang. Kenapa? Boleh jatuh ulama kata makruh dan boleh jatuh haram. Makruh ditakuti lubang itu tempat tinggal jin, ada jin di situ. Ataupun ada binatang-binatang. Dibuatnya mencangkung binatang keluar ular berbisa, kena patuk, habis kemaluan mak cakap. Itu sebab dilarang oleh ulama. Makruh kencing daripada lubang-lubang, tidak dibenarkan. Yang ke-13, jangan buang air di jalan raya. Ini lagi tak boleh. Jalan raya tempat orang lalu lalang. Jadi jatuh haram hukumnya, menyebabkan jalan raya jadi kotor. Jijik orang nak lalu. Kan, kemudian orang nampak pula. Yang ke-14, jauh dari pandangan manusia. Kena cari tempat. Kalau kita tempat terbuka ni jauhlah, pergi jauh-jauh. Kalau kita dalam semak-semak yang tak berapa banyak pokok, dia tak besar, jauh dari pandangan manusia. Betul. Yang ke-15, sunat kita jangan buka aurat dulu. Kita belum sampai tempat buang air, belum masuk jamban lagi, belum tempat yang mencangkung walau tempat luas tu, kita dah buka aurat kita. Salah. Itu jatuh haram buka aurat awal-awal. Tapi sunat kita menutupnya sehingga kita sampai dalam jamban baru buka. Begitu ya. Yang ke-15. Yang ke-16, kita tidak melihat, merenung kemaluan kita waktu sambil buang air besar. Kecuali bila kita nak cebok tu kita tengoklah, tapi sebelum itu tak boleh.
melihat merenung makruh dan boleh jatuh haram. Kalau iblis datang, syaitan dan sebab tu kena baca doa. Renung-renung kemaluan dia terfikir benda maksiat. Begitu juga kita tidak dibenarkan merenung, melihat najis yang keluar tu. Satu-satu kita tukung jatuh, kita pandang, tak boleh. Kecuali bila kita nak membersihkannya, barulah kita diharuskan melihat ketika kita nak beristinja tu. Itu ya. Kemudian yang akhir sekali, yang ke-17. Ya, jangan kencing berdiri. Sunat kita kencing duduk. Itulah jadi yang kita belajar hari ini, bab qada hajat, dan kita bab bab beristinja tadi. Istinja dengan air, istinja dengan batu. Moga-moga kita faham. Kalau masih ada tak berapa nak faham, maka dengarlah kuliah ini. Ulang-ulanglah selalu supaya kita faham ya. Kena faham tu. Kita hari ni kita ulang sedikit sebab saya tak nak kuliah panjang-panjang supaya kita tak boring, ilmu yang berat nanti takut iblis syaitan datang tengok video pun dah boring, mengantuk sebagainya. Jadi hari ini kali ini kita belajar pertama sekali tentang istinja. Istinja itu pada syarat maksudnya menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Sama ada menggunakan air, batu, tisu dan sebagainya. Itu dianggap beristinja. Ya. Kemudian beristinja dengan batu tadi ada 8 syarat. Kena ulang balik. Kemudian kita belajar pula berdehem-dehem, istibra'. Istibra'. Kita belajar istibra' tadi itu bagi mereka yang kencing tak lawas wajib hukumnya. Jangan lupa tu, kena beristibra'. Kemudian kita belajar ada adab qada hajat, ada adab buang air besar, buang kecil tadi, masuk jamban dan di tempat lapang. Kena amalkanlah. Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, mesti menutup kepala, kan? Tidak boleh berkata-kata dalam jamban. Kalau tempat lapang tak boleh menghadap kiblat atau membelakang kiblat, tak boleh menghadap matahari atau membelakangkan bulan. Begitu. Dan kena memakai alas kaki, tak boleh berkata-kata. Ini semua adalah adalah dalam ajaran Islam yang suci bersih, tidak ada dalam agama lain. Cantiknya agama kita. Jadi amalkanlah. Mengamalkan semua ini kita akan mendapat pahala. Jadi itu saja, semoga kita mendapat kefahamannya. Kita sambung lagi di bab tahara pada akan datang. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan belajar pula bab tahara, wudu, mandi dan sebagainya, insyaAllah. Itu saja dari saya. Kalau ada salah silap itulah kelemahan iman saya sendiri, kelemahan ilmu saya mohon ampun, maaf. Tolonglah maafkan. Buanglah jauh-jauh salah silap tu. Kalau ada kebaikan kebenarannya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka terimalah, moga-moga kita menerima kebaikan itu, Allah bagi kita hidayah, akan mengurangkan kejahilan kita, akan memandu kita menjadi panduan dalam kita beribadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sya'il muslimin fa yafuzul mustaghfirin wa yanajadat ta'ibin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.